Assalamualaikum dan berjumpa lagi kita di Abaz Channel. So kali ini video yang perkongsian saya kali ini adalah untuk memberi pengenalan sedikit tentang part-part yang mengalami masalah biasa untuk VF3i. Okey, so seperti yang sahabat-sahabat boleh tengok kat sini, VF3i biasa untuk yang model standard apa semua, ini saya punya panel meter dah saya custom. Okey, so ini saya juga dah buat penambahan switch double hazard light, double signal yang diberi yang dah ready made. Okey, ni untuk signal kiri kanan dan ni untuk double hazard, dan juga saya buat penambahan pada switch untuk main light saya lah. Okey, so boleh on off, okey. So next kita terus ke part yang seterusnya. Okey, so jika sahabat-sahabat tu mau tengok kat sini, antara masalah-masalah biasa untuk VF3i ni adalah lampu dada, lampu signal kiri kanan ni kebiasaan dia majoriti masuk air. Okey, dia bila dah lama sikit dia akan meruap kat dalam ni, air dia dah meruap, so dia akan ada kesaksian. So solutionnya adalah anda jika motor masih dalam warranty, so just buat claim dan ganti baru. Tapi suka saya tekankan kat sini, material dia adalah daripada sama yang dikeluarkan oleh kilang, dan cepat atau lambat saja akan terjadi balik masalah meruap masuk air kat dalam ni. So antara solution yang saya buat adalah, motor saya ni dah berumur setahun lebih, tapi alhamdulillah saya punya lampu dada masih dalam keadaan yang baik dan berfungsi. So apa yang saya lakukan adalah saya membuat masa awal-awal pembelian saya dah tinted keseluruhan ni, sampai ke bahagian tepi ni saya dah tinted. Okey, saya dah tinted. So alhamdulillah masa tu saya saja just nak untuk gelapkan lampu, tapi dia punya kesan lah untuk jangka masa panjang lampu saya tak masuk air. Okey, so dia kebiasaan dia, salah satu sebab lagi adalah bila kita cuci motor, kita tembak daripada bahagian bawah. Okey, so kita tembak air tu daripada bahagian bawah dengan water jet apa semua, so bahagian situlah yang akan menyebabkan kita punya lampu dada ni akan masuk air. So solution satu lagi adalah kita boleh gam balik lah. Okey, tambah extra gam di sekeliling dia punya sambungan dia tu. Okey, so satu lagi masalah global juga untuk VF3i ni, bila kita kebiasaan bila basuh ni, kadang-kadang dia ada berlaku shorting tau. Dia akan berlaku shorting pada relay. So kali ini saya akan beri tutorial sikit pengenalan mengenai relay. Okey, ini bahagian dada depan motor. So relay kita akan berada sebelah sini tau. Di sebelah kiri adalah relay untuk signal, dan sebelah kanan ni adalah relay untuk lampu. Okey, so kedua-dua relay ni berbeza. Okey, so jika sahabat boleh tengok. Okey, so bahagian tepi kanan ni, okay, jika sahabat boleh tengok, itu adalah yang berpetak ni. Ini adalah relay untuk lampu. Okey, so ini adalah relay untuk lampu. Okey, itu adalah relay untuk lampu. So kejap saya akan bukakan. Just masukkan tangan celah ni. Okey, okey, keluarkan dia daripada slot. Okey, so ini adalah relay lampu. Relay lampu dia ada 4 wire, kuning, hitam, coklat dan hijau.
Ini adalah relay lampu, dia berpetak. So untuk masukkan balik, kita slotkan dia ni ke bahagian yang kita cabut tadi. So ini adalah tempat slot dia. Okay, so next, okay, ini relay lampu. Dan jika sahabat boleh tengok, okey, ini bahagian kiri. So ini relay untuk signal, ya. Okey, itu relay untuk signal. Itu sama juga, kita just boleh tarik saja. So ini adalah relay untuk signal berbentuk bulat dan wire ada 3 wire. Okey, hitam, putih dan hijau. So ini adalah relay signal. So kedua-dua relay ni okey. So ini kedua-dua relay lampu dan signal. Kedua-dua ni jika dia didedahkan dengan kadar air yang banyak atau semasa sahabat-sahabat mencuci motor, dua-dua ni dia mungkin akan berlaku shorting. Tapi dia tidak mengakibatkan kerosakan pada motor lah, tapi dia akan memberi amaran kedua-dua relay ni akan berbunyi, mungkin salah satu. Okey, so jika dia terkena dengan air apa semua dalam kadar yang banyak, dia akan berlaku sedikit malfunction lah, dengan bunyi yang ketik. Okey, so bila kita on switch tu kadang-kadang dia bunyi krek. So dua benda ni lah kebiasaannya selepas cuci ataupun rider tu ride dalam keadaan hujan yang lebat. So kedua-dua benda ni lah. So jangan risau, benda ni tak ada masalah. Okey, kalau berlaku hantukan pada relay ni, menyebabkan relay ni crack ataupun kemek, putus wire apa semua, lampu anda akan tiba-tiba, contohnya dalam perjalanan, tiba-tiba anda telah motosikal anda termasuk lubang ataupun lopak air apa semua, dan dalam keadaan sama tiba-tiba lampu terpadam. So solution dia anda kena cek inilah relay untuk lampu ni, tengok sama ada berlaku kerosakan pada relay ni. So inilah punca lampu tiba-tiba sahabat semua padam. Okay, ini adalah relay signal. So relay signal ni juga, kalau yang standard, dia akan mengeluarkan bunyi yang cukup kuat lah. Okay. So dia akan mengeluarkan bunyi yang agak kuat lah. So solution dia, okey, kita gantikan juga relay ni dengan relay yang sama seperti yang original. Ini untuk sahabat tengok, ini bukan yang original SYM. Kalau original SYM dia kat sini dia ada chop SYM macam yang relay ni. Okey. Kalau relay SYM yang original, dia ada chop macam ni tau. So dia ada chop SYM. Yang ni saya dah tukar. Okey, yang ni saya dah tukar. Saya dah menggunakan relay signal skuter Morenas Karisma. Okey, dia punya bentuk sama, soket dia bersama, just PMP. Okey,
So dia punya selepas kita dah tukar relay ni, so masalah bunyi alert untuk signal yang terlalu kuat tu dapat dihilangkan lah. So signal anda akan lebih nyaman. Okey. So ini adalah masalah-masalah general untuk VF3i pada part relay lah. Okey. Okay, next kita terus ke kerosakan biasa yang berlaku pada VF3i. Okay, so kebiasaan. Okay, next satu lagi adalah masalah kabel speedometer. So selalu ada masalah yang putus apa semua. So apa yang perlu anda lakukan adalah, okay, sebelum anda tengok dekat indikator meter tu, tiba-tiba kita punya display tak ada, okay, semua. First kita kena buka skru buka skru ini yang telah saya modify. Saya dah pakai untuk saya masukkan rim Y15. So asal dia ada skru. Kalau yang asal dia ada skru kat sini, buka je skru, just buka. So anda bila buka tu anda dah boleh tengok kabel dia. So boleh tengok kabel sama ada putus atau tidak ni kabel ni. So kalau satu keadaan kabel ni okey, kabel ni tak ada yang putus apa semua, so anda kena tengok bahagian meter gear. Okey, meter gear ni dalam, bila anda buka je tayar apa semua, kat dalam ni dia ada satu bracket tau, kat dalam dekat rim ni dia ada bracket. So bracket tu kadang-kadang ada setengah kes bila grease dalam rim ni dia dah keras apa semua, dia akan efek pada bracket tu yang membuatkan bracket tu bengkok. Bracket tu adalah fungsi untuk dia grip pada meter gear, untuk meter gear tu berpusing. Okey. So bila bracket tu rosak ataupun bengkok, itu menyebabkan salah satu sebab kenapa speedometer kita tak jalan. Okey. Okay, seterusnya masalah lain apa semua untuk VF3i ni. Okay, next kita pergi ke bahagian bawah seat. Okay, bahagian bawah seat. Okay, ini adalah ini untuk cover untuk bateri. Okay, bawah ni ada bateri. So ni kat sini fuse. Okay, ini adalah fuel pump. Okay, fuel pump yang akan pumpkan minyak kita ke throttle body lah. Okay, so ni, dan satu lagi masalah ni, pelampung minyak. Okay, ada setengah-setengah kes apa semua pelampung minyak ni, bila kita buka indikator, okay, contohnya macam ni, dia punya display untuk meter ni berkelip. Okay, so meter ni berkelip. So itu ada satu masalah. Okay. Okay, bila dia kena pastikan dekat sini untuk pelampung minyak ni, so pastikan kabel ni dia okay, kabel ni melalui jalan ni sampai ke soket kat bawah tu. Okay, anda nampak. Okey, sampai ke soket yang warna kuning tu. Okey, sampai ke soket tu. Okey, sampai soket tu dia ada berlaku dia mungkin tak ketat pada bahagian soket tu. So pastikan soket ni betul-betul masuk. Dan ada beberapa kes yang soket tu dah tercabut apa semua, membuatkan indikator meter kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, so itu sedikit pasal fuel pump. Okey, next. Okey, next seterusnya salah satu lagi masalah biasa dalam VF3i ini yang boleh ditangani dengan kaedah DIY saja. Okey, so di bahagian ni. Okey, ni di bahagian cover sprocket depan. So dalam ni ada sensor gear. Okey.
So bila ada masalah sensor gear, okey, so bila dekat panel meter kita ni, okey, so bila kita on, so dekat sini tak ada indikator tau, indikator untuk neutral, gear 1 sampai gear 6 tak ada. So itu ada masalah dengan sensor gear. So sekejap lagi saya akan buka, so kita akan tengok macam mana keadaan sensor gear tu. Okey. Okey, untuk buka sprocket ni, cover sprocket ni, so anda just memerlukan T bersaiz 8. Buka 2 skru ni. Ini satu dan bahagian bawah ni satu. Okey, so 2 skru saja. Okey, so saya dah buka. Okey, saya dah buka cover sprocket ni. So jika sahabat tengok ini adalah wire untuk sensor gear. So ini adalah sensor gear. Okey, so sensor gear ni, jika keadaan, okey, jika sahabat-sahabat tengok, okey, so ini adalah kedudukan asal dia. So nak panah ni sebelah kanan. Okey, tunjuk ke belakang. Okey, so pastikan bila anda buka benda ni, anda pasang balik dalam keadaan sama, jangan terbalik. Okey, so terbalik nanti sensor tu akan pening. Okey, why kena buka? Okey, kebiasaan dia, okey, sensor gear ni untuk owner baru apa semua, so pastikan anda sentiasa check bahagian sensor gear ni. Kat sini akan berlaku leaking. Okey, kat bawah ni akan berlaku leaking. Okey, tapi sahabat-sahabat boleh tengok, okey, kat motor saya ni kat sini kering. Okey, so saya dah ambil action. Okey, so dalam sensor gear ni ke belakang dia ni dia ada O-ring. Dia ada O-ring. So O-ring tu biasa yang masalah, O-ring tu terlampau besar. Sahabat-sahabat semua boleh beli dekat set O-ring di Eco, kedai RM2 je. RM2 tu banyak keping ada. So cari saiz yang sama, ngam-ngam dengan untuk sensor gear ni. Dan juga untuk tambah safety, sahabat-sahabat gunakan gam T-bone. Okey, gam T-bone, gam gasket. Okey, cari jenama ni, kualiti terbaik. Okey, so dekat ni masukkan dia punya gam. Okey, kat sini masukkan dia punya gam bersama dengan dia punya O-ring baru tu, dan masukkan, pastikan dia kedudukan yang betul. Okey, so buka dan ketatkan secukup rasa. Okey, jangan terlalu longgar, kena betul-betul ketat, sebab kalau longgar nanti minyak akan bocor. So satu sebab lagi kenapa kita punya sensor gear akan jadi problem bila anda semua melakukan penukaran pada sprocket depan. So bila melakukan sprocket depan, pastikan wire ni duduk sebelah dalam. Okey, wire ni jangan terkepit. Okey, bila kita pasang balik cover ni, so pastikan wire ni, okey, wire ni masuk ke bahagian sini. Okey, masuk ke bahagian sini. Jangan terkepit di antara cover dengan kulit enjin. Okey, so pastikan dalam keadaan macam ni. So lepas dah masuk cantik, barulah kita ketatkan. So kabel tak ada terkepit atau berlipat, so sensor akan berfungsi dalam keadaan baik. Okey, so itu saja saya rasa perkongsian saya untuk kali ini, general pasal masalah biasa VFDI yang boleh ditangani secara DIY. Okey, diharap video saya dan perkongsian saya ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga kita boleh menambah baik atas jentera-jentera motosikal masing-masing lah. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum.